Okey, kita nak sambung lagi video yang tadi. Tadi kita dah belajar tentang bagaimana elektrod piawai, keupayaan elektrod piawai dibina. Okey, kita ada siri keupayaan elektrod piawai berdasarkan elektrod hidrogen piawai kan. Kita dah tengok dalam video sebelum ni. Okey, sekarang ni kita nak gunakan siri tersebut untuk menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ini nak berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Kalau dulu kita belajar tentukan ejen pengoksidaan dengan penurunan ni daripada pemindahan elektron, hidrogen, oksigen dan juga nombor pengoksidaan. Tapi ni kita nak gunakan siri keupayaan elektrod piawai. Okey, jadi konsep dia senang je. Okey, so kat sini kan dalam siri keupayaan elektrod piawai ni dia dah susun mengikut daripada yang lebih paling negatif kepada yang paling positif lah, makin lama makin ke bawah kan. Okey, dan siri ini jangan lupa ditulis mengikut tindak balas penurunan. Jadi semua terima elektron. Tapi nanti kalau kita nak baca untuk tindak balas peroksidan, kita kena baca terbalik. Okey, jadi konsepnya atom, atom ataupun ion yang mempunyai E0 yang lebih negatif. Yang lebih negatif maksudnya sebelah atas ataupun kita kata kurang positif. Akan lebih cenderung membebaskan elektron dan akan bertindak sebagai ejen penurunan yang lebih kuat. So bila dia ejen penurunan yang kuat, maksudnya dia akan mudah mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi ini konsep yang kamu kena tahu. Saya ulang balik. Atom ataupun ion yang mempunyai E0 yang lebih negatif, yang lebih negatif ni berdasarkan siri ni, lebih mudah membebaskan elektron dan akan bertindak sebagai ejen penurunan yang kuat. Ingat, bila dia jadi ejen penurunan, maksudnya dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Kita cuba tengok contoh ini. Ni contoh ni pun dalam buku teks lah. Kalau antara argentum dengan magnesium, yang manakah ejen penurunan yang lebih bagus lah? Yang mana yang kita akan ambil sebagai ejen penurunan? So kita tengok nilai keupayaan elektrod. Untuk magnesium, nilainya adalah negatif 236. Kalau saya tulis balik kat sini, magnesium adalah negatif. E0-nya adalah negatif 238 volt. Untuk argentum pula, argentum, E0-nya adalah positif. Yang ini ya. Positif 0.80, positif 0.80 volt. Biasanya kalau kita nak tulis siri keupayaan elektrod ni, kalau kita nak bandingkan, so kita akan tulis mulakan dengan yang lebih negatif. Kita tulis sebelah atas ni yang lebih negatif lah. Macam ni lah saya keluarkan. Jadi kalau kita tengok daripada siri keupayaan elektrod piawai ni, nilai E0 bagi magnesium adalah lebih negatif. Jadi tadi kan kita kata konsepnya siapa atom atau ion yang lebih negatif akan bebaskan elektron dan bertindak sebagai ejen penurunan. Maka magnesium, atom magnesium, bila kita nak buat penerangan mesti ada perkataan atom lah. Atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron. Bila dia lepaskan elektron, maksudnya dia lebih mudah mengalami pengoksidaan. Atom magnesium adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Macam mana nak tulis persamaan dia? Kalau kita baca kat sini kan, sebab siri ini ditulis mengikut penurunan kan. Jadi bila kita nak baca, sebab dia akan membebaskan elektron, so kita akan baca dari kanan. Kita baca daripada magnesium, kita baca ke kanan macam ni lah. Kita baca ke sana. Jadi kita akan tulis magnesium. Di sini magnesium. Yang ni magnesium. Bebas elektron, anak panah. Bebas 2 elektron menghasilkan ion magnesium. Tu dia punya konsep. Ingat, atom atau ion yang mempunyai E0 lebih negatif akan membebaskan elektron dan bertindak sebagai ejen penurunan yang kuat. Maksudnya dia akan mengalami pengoksidaan. So ini nota daripada buku teks lah. So kita akan tengoklah ejen pengoksidaan dan ejen penurunan ni berdasarkan nilai
nilai keupayaan elektrod piawai. So tadi kan saya dah tunjuk siri elektrod piawai bagi sel setengah. Okay, disusun mengikut tertib meningkat keupayaan elektrod piawai daripada paling negatif kepada paling positif. Okey, keupayaan elektrod piawai atau inert juga dikenali sebagai keupayaan penurunan. Sebab itulah dia tulis tadi semua terima elektron. Tindak balas dia sebagai tindak balas penurunan. Jadi semua persamaan sel setengah ditulis sebagai penurunan. Okey, so nilai inert, apakah nilai inert? Ukuran kecenderungan suatu bahan sama ada menerima ataupun membebaskan elektron. Okey, jadi ejen poksidaan sebenarnya bila dia tambah elektron dia akan menghasilkan ejen penurunan. Ini secara umumnya lah. Macam mana ini ditulis. Kalau perhatikan tengok sini Contohnya lithium terima elektron. So lithium mengalami penurunan. Okey, ion lithium terima elektron, ion lithium mengalami penurunan, jadi dia adalah ejen pengoksidaan. So menghasilkan lithium. Ataupun kalau kita baca lithium membebaskan elektron menghasilkan ion lithium. So bila dia bebas elektron dia mengalami peroksidan, jadi dia adalah ejen penurunan. Okey, so basically dia macam itulah. Okey. Jadi tadi dia dah kata dia susun mengikut daripada nilai negatif. Okey, inert negatif kepada inert yang positif. So makin negatif semakin kuat dia sebagai ejen penurunan. Okey, makin negatif makin kuat sebagai ejen penurunan. Yang sebelah mana? Kita tengok yang sebelah kanan dia lah. Okey, kita baca yang sebelah kanan. Siapa ejen penurunan tadi? Okey, ejen penurunan yang mana? Yang sebelah sini. Okey, yang logam-logam tu kan, yang atom ataupun ion lah. Okey, yang sebelah kanan tu adalah ejen penurunan. Okey, kalau yang ni pula semakin ke positif, nilainya semakin positif, semakin kuat dia sebagai ejen pengoksidaan. Okey, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Yang mana ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan tadi yang sebelah kanan. Okey, yang sebelah kanan tu adalah ejen pengoksidaan. Okey, itu secara umumnya macam mana ejen pengoksidaan dan ejen penurunan ni disusun dalam siri keupayaan elektrod piawai. Okey, ni yang contoh tadilah. Okey, so cara kita nak terangkan, macam mana nak terangkan? Biasa dalam exam dia suruh kita terangkan kan. Macam mana nak tentukan logam argentum ataupun logam magnesium tu yang mana ejen pengoksidaan, yang mana ejen penurunan. Ni contoh lah. Okey, ni tadi saya dah terang lah kat atas. Okey, tak apa, kita buat sekali lagi. Okey, biasanya bila kita dapat soalan macam ni, kita tulis dulu dia punya keupayaan elektrod piawai. Okey, kita ambil daripada jadual keupayaan elektrod piawai magnesium dan keupayaan elektrod piawai argentum. So kita susun. Yang mana lebih negatif kita tulis sebelah atas, yang kurang positif, yang kurang negatif ataupun yang lebih positif kita letak sebelah bawah. Okey, jadi bila kita dah dapat yang ni, so kita baca. Yang ingat, yang lebih negatif ini akan bebaskan elektron, jadi dia akan bertindak sebagai ejen penurunan, maka dia akan mengalami pengoksidaan. Okey, itu yang kita kena ingat lah. Awak ingat 3 ni, maksudnya yang satu lagi tu sebaliknya lah. Okey, jadi kita nak terang tentang magnesium. Sekarang ni kita terang tentang magnesium lah. Okey, antara magnesium dengan argentum. So kita ambil magnesium. Okey, sebab kat sini kita baca sebagai ejen penurunan kan. Ejen penurunan maksudnya kita mula dari kanan lah. Okey, macam mana nak baca dia? Kita tulis persamaan setengah persamaan dia dulu. Okey, oleh kerana ini pengoksidaan, jadi kita baca ni magnesium membebaskan elektron menghasilkan ion magnesium. So kita baca ke kanan, ke kiri. Dari kanan ke kiri Okey, jadi magnesium membebaskan elektron menghasilkan ion magnesium dan ada 2 elektron lah di situ. Okey. Sekejap saya betulkan dulu. Okey, jadi untuk yang satu lagi adalah penurunan lah. Maksudnya kita akan baca dari kiri sebab ini kan disusun mengikut siri ni disusun mengikut tindak balas penurunan. Jadi kita baca daripada argentum, ion argentum. So ion argentum terima elektron menghasilkan logam argentum. Jadi persamaan setengah dia macam tu. Okey, penerangan. Okey, so untuk penerangan, okey, jadi kat sini kita tulis ada tambahan sikit lah, saya tertinggal kat sini. Okey, so kita kata inert atom magnesium lebih negatif berbanding
argentum. Jadi atom magnesium lebih mudah membebaskan elektron, maka atom magnesium mengalami pengoksidaan. Atom magnesium ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, manakala yang satu lagi, yang ini kita cerita pasal ion argentum kan, sebab dia mula dari sebab ini tindak balas penurunan. So kita akan mula dari sebelah kiri. Jadi di sini ion argentum. Jadi inert bagi ion argentum lebih positif berbanding magnesium. Okey, ion argentum lebih mudah menerima elektron. Jadi ion argentum mengalami penurunan, maka ion argentum adalah ejen pengoksidaan lebih kuat. Tu cara nak terang lah. Okey, tengok bawah ni betul Okey, perkataan ni jangan lupalah. Biasanya ini kalau tertinggal, markah dia akan berkurang. Okey, atom magnesium di sebelah kanan ialah ejen penurunan lebih kuat. Ni kalau disusun balik lah. Saya lebih suka yang macam ni. Kita nampak ada step dia. Okey, atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami peroksidan. Ada kan apa yang saya cerita tadi? Okey, sebaliknya ion magnesium di sebelah kiri sukar menerima elektron. Okey, tapi ini kita nak cerita tentang persamaan tadi. Okey, yang saya cerita kat atas tu adalah dia punya persamaan. Okey, yang bawah ni just dia punya kenapa kita susun macam tu. Okey, untuk nilai inert yang argentum pula, inert argentum lebih positif. Okey, so ion argentum di sebelah kiri adalah ejen peroksidaan yang lebih kuat. Okey, ion argentum lebih mudah menerima elektron dan mengalami penurunan. Dan sebaliknya atom argentum di sebelah kanan tu sukar nak melepaskan elektron. Okey, itu kalau kita baca daripada dia punya persamaan yang atas ni, setengah ni. Okey, kupaian elektrod piawai tadi. Okey, jadi kita teruskan. Jadi ini kesimpulannya. Atom atau ion yang mempunyai kupaian elektrod piawai yang lebih negatif ataupun kadang-kadang kita kata kurang positif lah. Okey, dia lebih cenderung membebaskan elektron. Yang kedua, lebih mudah mengalami pengoksidaan. Yang ketiga, merupakan ejen penurunan yang kuat. Okey, berbanding yang satu lagi. Okey, inert yang lebih positif. Okey, molekul atau ion yang mempunyai inert yang lebih positif, lebih cenderung terima elektron, lebih mudah mengalami penurunan, maka dia adalah ejen peroksidaan yang kuat. Okey, itu adalah bagaimana kita nak tentukan ejen peroksidaan dan ejen penurunan berdasarkan siri keupayaan elektrod piawai. Okey, berdasarkan yang ini tadi, siri keupayaan elektrod piawai. Okey, so ingat kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat bila nilai inertnya lebih negatif. Kekuatan sebagai ejen peroksidaannya meningkat bila inert lebih positif. Okey, jadi kita tengok contoh. Tindak balas penyesaran logam. Kita dah pernah belajar tindak balas ini. Dulu kita ada siri kreatifan logam, tapi yang ni kita nak tengok berdasarkan elektrod piawai. Okey, contohnya dawai kuprum dalam argentum nitride. So kat sini kita ada logam kuprum dalam argentum nitride. So maksudnya kita ada ion kuprum dengan cerita pasal argentum lah kat sini. Okey, so adakah tindak balas kuprum dengan argentum nitride ini berlaku? Jadi cara nak buat dia mula-mula, yang pertama sekali kita tulis dulu keupayaan elektrod piawai. Okey, kita ambil yang lebih negatif, lepas tu baru yang positif. So kita tengoklah dalam siri. So kita cari mana kuprum, ini argentum. Jadi kita tulis dulu untuk kuprum. Okey, sebab kuprum sebelah atas saya tulis kuprum dulu. So kuprum 2 positif, tambah 2E. So kat sini kita dapat kuprum. Inertnya adalah Inertnya adalah positif 0.34. Yang kedua, ion argentum tambah elektron menghasilkan argentum. Inertnya adalah positif 0.80. Okey, jadi kat sini kita bawa kat atas ni lah. Ni step dia kat atas ni. Okey, so kita dah tulis keupayaan elektrod piawai mengikut daripada yang lebih negatif
kepada yang lebih positif. Jadi kalau kita tengok di sini, kuprum ini berada di atas. So kita dah tahu kan macam kuprum ni datang, okey, dia datang kepada argentum nitrat. Argentum dengan nitrat ni dia couple. Okey, datang kuprum ni dia lagi handsome. Okey, kenapa tahu dia lagi handsome? Tengok dia punya inot lebih tinggi. Okey, inotnya lebih negatif. Bila inotnya lebih negatif, maksudnya kuprum boleh sesarkan argentum daripada argentum nitrat. So kat sini kuprum akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, sebab tadi kita dah tahu kan yang lebih negatif ni akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, dan mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi penerangannya, okey, kita tengok penerangan untuk yang ini. So kita tengok nilai E naught. Jadi nilai E naught kuprum adalah kat sini dia lebih negatif. Okey, lebih negatif. Okey, lebih negatif berbanding E naught argentum. Okey, jadi kat sini kita kata bila dia lebih negatif, maka kuprum, ingat tak tadi step yang kita cerita tadi? Mana tadi kat atasnya? E naught argentum, E naught kuprum lebih negatif berbanding E naught argentum. Jadi atom kuprum lebih mudah membebaskan elektron. Okey, atom kuprum lebih mudah membebaskan elektron. Okey, jadi apa yang berlaku? Atom kuprum akan mengalami tindak balas ataupun mengalami pengoksidaan. Okey, dan bertindak sebagai ejen penurunan yang kuat. Okey, jadi atom kuprum bertindak sebagai ejen. Atom kuprum adalah ejen penurunan yang kuat. Okey, itu cara nak terang lah. Okey, jadi kita tahu E naught kuprum lebih negatif berbanding argentum. Maka kuprum ni tadi akan lebih cenderung nak membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Jadi kuprum adalah kuprum mengalami pengoksidaan dan kuprum adalah ejen penurunan yang kuat. Okey, dia lebih kuat berbanding siapa? Berbanding argentum tadi. Okey, jadi kalau kita nak terang pula untuk E naught argentum, so kita kata E naught argentum, okey, kat sini dia jadi lebih positif. Okey, berbanding E naught kuprum. Okey, bila dia lebih positif, maksudnya kat sini ion argentum, okey, ion argentum lebih mudah menerima elektron. Okey, kat sini dia lebih mudah terima elektron. Okey, ion argentum mengalami penurunan dan jadi ion argentum adalah ejen pengoksidaan. Okey, ini pengoksidaan yang kuat. Okey, jadi tindak balas penyesaran logam ni berlaku atau tidak. Jadi kesimpulan kita buat step yang keempat, kita cerita kesimpulan. Maka tindak balas penyesaran berlaku antara ejen penurunan yang kuat iaitu kuprum dengan ejen pengoksidaan yang kuat iaitu ion argentum. Jadi persamaan tindak balas penyesaran macam ni lah. Okey, ni macam biasalah, kita dah biasa buat kan. Okey. Jadi kalau kat sini sebenarnya kalau kita nak buat persamaan kimia dia, okey, untuk kuprum ni kita akan ambil sebab dia mengalami penurunan, maka kita akan baca dari mana? Kita baca dari kanan. Jadi kuprum akan bebaskan elektron menghasilkan ion kuprum 2. Jadi kalau persamaan ion dia di sinilah. Persamaan ion pula, persamaan setengah dia kuprum bebas elektron menghasilkan kuprum 2. Okey, untuk yang satu lagi ni tindak balas penurunan, maka kita baca dari kiri ke kanan. Okey, jadi kita tahu kat situ
kita akan dapat ion argentum terima elektron menghasilkan logam argentum. So kita akan dapat persamaan ini daripada siri keupayaan daripada keupayaan elektrod piawai. Okey, itu contoh yang pertama kalau tindak balas penyesaran itu berlaku. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, tindak balas yang kali ini adalah kuprum dengan magnesium. Kita tulis dulu keupayaan elektrod piawai. Okey, kuprum tadi berapa? So, kuprum adalah positif 0.34. Magnesium negatif 238. Jadi kita tulis magnesium dulu lah sebab dia lebih negatif kan. Jadi magnesium. Okey, kita akan dapat sini magnesium. E0-nya adalah negatif 2.38. Okey, yang kedua adalah kuprum. Okey, ini semua berdasarkan siri keupayaan elektrod piawai. Okey, so kita dapat sini E0-nya adalah positif 0.34 volt. Okey, jadi tadi bahan yang kita guna ni kuprum. Okey, jadi kuprum ni dia lebih positif. Jadi boleh tak kuprum ini melakukan tindak balas penyesaran? Okey, sepatutnya bila nak buat tindak balas penyesaran, kuprum ini mesti akan bebas elektron. Tapi kat sini kuprum ni dia lebih positif. Bila dia lebih positif, maksudnya dia akan mengalami tindak balas penurunan. Okey, tindak balas itulah tindak balas penurunan. Okey, jadi kita kata kat sini penerangannya. Okey, untuk penerangan yang ini, so kita katakan E0 kuprum. Okey, E0 kuprum lebih positif. Betul tak E0 kuprum lebih positif? Tengok balik kat atas ni. Okey, E0 kuprum lebih positif berbanding lebih positif. Lari jauhnya. Okey, E0 kuprum lebih positif berbanding E0 magnesium. Okey, jadi kita akan tulis terbaliknya lah. Kita akan cerita yang terbalik. Macam tadi kita cerita dia boleh bebas elektron, dia lebih cenderung mengalami pengoksidaan kan. Tapi yang ni dia jadi terbalik. Jadi apa yang berlaku di sini? Okey, atom kuprum ni adalah ejen. Atom kuprum ni dia sukar untuk menerima, sukar untuk membebaskan elektron. Sebab dia lebih positif kan. Jadi atom kuprum sukar bebaskan elektron. Okey, jadi dia adalah ejen penurunan yang lemah. Okey, ejen penurunan yang lemah. Lemah berbanding siapa? Berbanding magnesium. Maka kita katakan atom kuprum tidak mengalami pengoksidaan. Tidak mengalami pengoksidaan. Sebab untuk tindak balas penyesaran ni berlaku, kuprum tu kena mengalami pengoksidaan. Sebab kuprum tu adalah logam, magnesium ni adalah ion. Okey, so kita tengok pula untuk ion, untuk E0 magnesium. So E0 magnesium adalah lebih negatif. Okey, berbanding E0 kuprum. Jadi kita katakan ion magnesium ni, okey, ion magnesium ni di sebelah atas kan. Patutnya makin ke bawah dia sebagai ejen pengoksidaan yang bagus, tapi sebab dia duduk ke atas, dia adalah ejen pengoksidaan yang lemah. Okey, ion magnesium ni kita katakan sukar, sepatutnya dia kena senang, sukar terima elektron. Okey, ion magnesium adalah ejen pengoksidaan yang lemah. Okey, jadi ion magnesium tidak mengalami penurunan. Ion magnesium tidak mengalami penurunan.
Okey, sebab tadi kan saya kata untuk tindak balas penyesaran berlaku, logam mesti mengalami peroksidan, ion tu kena mengalami penurunan, tapi tindak balas ni tak berlaku. Okey, sebabnya ion magnesium ni adalah ejen peroksidan yang lemah. Maksudnya dia sukar terima elektron, maka dia sukar nak buat tindak balas penurunan. Okey, jadi kesimpulannya di sini, so kita boleh katakan kesimpulannya, sekejap saya tengok kat sini, kesimpulannya kita katakan okey ni. Okey, tindak balas penyesaran tidak berlaku di antara ejen penurunan yang lemah iaitu logam kuprum dengan ejen peroksidan yang lemah iaitu ion magnesium. So tadi kan kita tengok ejen peroksidan yang kuat dengan ejen penurunan yang kuat. Tapi yang ni ejen peroksidan yang lemah, ejen penurunannya pun lemah. Okey, sebab tindak balas kita tengok berdasarkan keupayaan elektrod piawai. Okey, jadi itu adalah contoh untuk ejen peroksidan penurunan. Jom kita tengok balik nota kita tadi, basic yang kita belajar tadi. Yang ni, okey, atom atau ion yang mempunyai E0 lebih negatif lebih cenderung membebaskan elektron, lebih mudah mengalami peroksidan dan merupakan ejen penurunan yang kuat. Jadi inilah subtopik terakhir untuk topik keupayaan keupayaan elektrod piawai. Okey, itu sahaja. Terima kasih.